Okay, bismillah. Tak baca bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, cikgu dah bagi salam tadi kan. Okay, now. Minggu lepas. Jangan lupa chat dengan saya. Okay, minggu lepas saya dah sentuh tentang haba pemendakan. Dan saya nak ingatkan dengan awak, dalam pemendakan kita actually dah pernah belajar dalam topik garap. Okay. Kemudian kita carry forward di dalam topik ni lebih detail dari segi pengiraan haba dia. Okay, dalam pemendakan juga, haba kita ada dua jenis. Sama ada exo dengan endo. Bukannya awak kena hafal, tapi awak kena perhatikan dari segi perubahan haba. Sebab kalau kita tengok eksperimen kita, bila kita nampak perubahan haba sebelum dan selepas, dia nampak meningkat. Okay, ini kena faham dan clear. Jangan confuse dah. Okay, bila kita tengok suhu selepas tindak balas pemendakan itu berlaku, bila kita nampak dia meningkat, maknanya dia adalah exothermic. Okay, dia membebaskan haba. Jadi bila kita nampak dia membebaskan haba, kita kena letak nilai negatif. Ini sangat penting. Nilai negatif ni untuk apa? Nilai negatif ini adalah untuk delta H. Okay, apa jadi kalau awak tak letak? Okay, kalau kita tak letak delta H negatif, impact dia, jawapan awak akan jadi salah. Okay, impact dia jawapan awak salah dan tidak diterima walaupun awak kira betul. So hati-hati. Okay. Kalau tindak balas itu, selepas tindak balas kita nampak suhu kita menurun. Okay, ni pentingnya kita kenal suhu meningkat ataupun menurun. Okay, kita tahu bahawa dia adalah endothermic. Ni cikgu bagi penalti lah. Endothermic. So endothermic, delta H kita adalah positif. Okay, kalau tak letak positif tak apa, sebab tak letak simbol sign memang dah represent positif. Tapi kalau tak letak sign negatif, simbol negatif ini tetap salah bila exothermic. Okay, hari ni kita nak buat latihan tentang pemendakan. So cikgu nak recap balik. Dalam konsep pemendakan, bila kita nak mengira sahaja, 3 perkara ini mesti ada dalam minda awak. 3 perkara ni. Sama ada awak lihat ataupun awak ingat. Okey, lihat ataupun ingat, 3 perkara ni dia akan berlega-lega. Mungkin dia tak diguna mengikut turutan. Okey? So macam saya akan fikir perkara yang pertama, bila kita nak kira, kita kena tahu bahawa bila kita nak cari haba yang dibebas ataupun haba yang diserap, Q sama dengan MC theta. Sama macam fizik. Okay? Dan M, C 4.2 dan theta. Theta adalah perubahan suhu. M ini, ingat, sampai at the end of the chapter, sampai habis chapter ni, 4 jenis haba, nilai jisim kita hanyalah consider pada larutan. Hati-hati. Jadi kita nak pergi kepada haba penyesaran. Takut tersilap. Walaupun dia jisim, kita assume kalau kita pakai 50 cm3, maknanya jisim dalam kes ni adalah 50 gram. Kalau kita ada 2 larutan yang dicampurkan nilai jisim, contohnya ada 2 bika dicampurkan dengan another bika, kedua-duanya adalah 50 campur 50, jumlah jisim adalah 100 gram. Okay? Dia adalah 50 cm padu, tapi jumlah jisim ialah 100 gram. 50 campur 50 lah. Okay, kena hati-hati. Dan jawapan kita tenaga adalah dalam joule. Okay, sebab ni dah sentuh minggu lepas. Sebab tu nampak macam shortcut. Okay. Yang kedua. Benda yang wajib pula adalah pengiraan mol. Mol formula dia adalah MV per 1000. Dan perkara yang ketiga,
ialah delta H sama dengan Q over mol. Dan hati-hati, nilai Q ataupun nilai haba ini must be in kilojoule. So kalau nak bagi jawapan anda dalam kilojoule, jangan lupa tukar. Macam mana nak tukar? Daripada joule nak pergi kepada kilojoule, kena bahagi dengan 1000. Jangan lupa tukar. Sebab jawapan dekat atas adalah dalam joule. Hati-hati dekat sini Tapi di sini delta H kita unit dia adalah kilojoule per mol. So tukar dekat sini lah. Ini 3 benda. So dalam 3 benda ni awak berkitar-kitar lah maksud saya. Mungkin ada start kita perlu guna nombor 3 dulu equation. Ada yang perlu kita guna nombor 2 dulu. Dan ada yang kita kena guna nombor 1 ikut turutan 1, 2, 3. So bermain dalam fikiran awak hanyalah perkara ini. Okey. Jadi minggu lepas kita tak habis lagi buat latihan. Jadi kita akan continue kertas ni. Kertas ni dulu saya ada bagi 2 kan. Satu extra latihan. Latih to be yang lebih banyak supaya penguasaan konsep awak tinggi. Okey. Tapi satu lagi adalah lebih kepada nota pengisian saya. Okey, kita continue untuk latihan ni. Okey. Ingat 3 perkara tu. Tiba-tiba ada macam-macam pula. Okay. So kita pergi kepada latihan ini dulu ya semua. Dan tolong komen jawapan awak nanti. Okay, minggu lepas kita dah sambung kepada soalan yang first ini. Betul tak? Minggu lepas kita dah buat belum? Tolong komen kejap. Contoh ni. Okay. So ini nombor 2. Contoh seterusnya, argentum nitrite bertindak balas dengan KCl. Pun dah Okay, now barulah kita pergi kepada latihan 1. Okay, kita tengok latihan ni. Yang ni pun dah ke? Ya, okay. Contoh lagi satu belum. Okay, thank you. Okay, kita tengok soalan ni. Persamaan berikut menunjukkan tindak balas pemendakan argentum klorida. Tak benda yang paling penting dekat sini adalah garam. Ialah pemendakan adalah tentang garam. Okay, argentum klorida. Saya bagi tahu siap-siap lah. Nanti saya bagi tahu beberapa tips garam sikit dengan awak. Okay, so kalau ditanya mendakan dia warna putih ya. Kebanyakan mendakan memang kita akan jumpa warna putih. Okay. Jika 20 cm larutan argentum nitrite 0.5 dicampurkan dengan 20 cm larutan kalium klorida 0.5, hitungkan kenaikan suhu. Soalan minta adalah kenaikan suhu. Maksudnya dia hanya nak cari theta. Okay. So kita ada formula apa? Q sama dengan MC theta. Ini sebenarnya formula kat tepi. Mol sama dengan MV per 1000 dan yang ketiga adalah delta H sama dengan Q over mol. Nak jawab bab ni 3 ni mesti ada dengan awak. Okay, how to start? Nak start yang pertama tak boleh sebab theta dia yang nak cari. Jadi kita proceed ke equation nombor 2. Kita tahu step kita nak buat. Pertama tak boleh, tak apa. Guna nombor 2. So, jadi kita cari mol. Okay. Nak cari mol yang mana satu? Mana-mana satu pun tak apa, kebetulan. Kebetulan sebab dia pakai isi padu dan kepekatannya adalah sama. Jadi paling mudah awak bercakap mol yang awak nak cari adalah mol bagi AgCl terus. Sebab apa? Fokus kepada mendakan. Sebab satu mol ini menggunakan 1 mol ini menghasilkan 1 mol ini.
Ya, maksudnya sebenarnya awak nak cari mol AGCL. Tapi tak ada masalah kalau awak pisahkan. Maksudnya cikgu saya confused. Tak apa. Awak tahu mendakkan awak adalah AGCL. Ini adalah kita punya SOC. Ini sahaja yang mendakkan. Dua-dua SOC tapi yang mendakkan ialah yang ni. Contohnya kata saya tahu mol bagi AG+. Okey, mol AG+ sama dengan, sebab dia datang daripada Argentum kan, jadi MV per 1000 20 darab 0.5 bahagi 1000. Okay, so sama dengan 0.01 mol. 20 darab 0.5 bahagi 1000. Okay, dapat 0.01 mol. Okay, dah settle. Pergi. Ni nombor 2. So, pergi nombor 3. Senang. So, kita tahu formula delta H sama dengan Q over mol. Jadi, kalau saya nak cari Q, Q sama dengan delta H didarabkan dengan mol. Delta H diberikan negatif cuma bermaksud dia adalah exothermic. So kita tak carry lah negatif dia tu. Okay? Kita cuma ambil nilai saja. Jadi nilai dia adalah 65.5 darab dengan 0.01. Jadi awak akan dapat darab 65.5 adalah 0.655 kilojoule. Sebab apa? Sebab ini unit dia masih kilojoule. Okey? Ini unit dia masih kilojoule. Jadi jawapan kita adalah kilojoule. Tapi Q kan selalu kita guna dalam joule. Kan? Q ni selalu kita guna dalam joule. Tukar siap-siap. Jadi nak tukar pada joule darab dengan 1000 dia adalah 655 joule. Macam tu. Okey, now boleh guna yang ni, iaitu formula dia ialah Q sama dengan MC theta. Q dalam joule 655, M adalah jumlah isi padu ni 20 campur dengan kalium klorida which is 20 juga. So dia adalah 40. Darab dengan C, jangan risau, diberikan 4.2 dan didarabkan dengan theta. Theta perubahan suhu. Itu yang nak dicari. That's why kita label. Senang. Jadi carilah nilai theta. Okey. So nak cari nilai theta 655 bahagi dengan hasil darab 40 darab 4.2. Okay. Dapat dalam, kalau bundarkan dalam 3.9 lah kan. Okay, kalau ni 3.89. Okay, 988. So kita bundar terus lah. 3.9 darjah Celsius. Ini adalah perubahan suhu. Okay, saya harap awak sambil-sambil tulis kan? Boleh saya move next kan? Okay, delta H tu bukan semua keadaan dia dibagi. Kalau dalam kes ni diberi sebab nilai. Dia bagi sebab nilai ni. Boleh tak bagi saya contoh? Okay. Dia bagi sebab soalan nak cari ni kenaikan suhu campuran ni. Sebab tu delta H diberi. Ada certain soalan dibagi perubahan suhu. Tapi dia minta finally kita nak cari apa itu haba pemendakan delta H. Mungkin kita kena cari dan ada yang soalan diberi. Dalam kes ni of course lah kena beri. Kalau tidak macam mana kita nak selesaikan soalan ini. Okay. Boleh saya pindah Okay, good. Okay, kita pergi soalan.
50 cm3 larutan plumbum nitrat. Okey. Dicampurkan kepada 50 cm3 larutan natrium sulfat 0.5 mol. Okey, samalah kalau kita tengok isi padu dengan kemeluaran dia sama. Suhu awal campuran plumbum nitrat ialah 27.4. Okey Sekarang sebelum saya start, saya tulis dulu senang supaya tak confuse. Dia kata plumbum nitrat. Kalau tak reti buat persamaan memang masalah lah. Okey Form 5 dah, mesti semua awak semua dah power dah ni. Okey, Na2SO4. So dia akan menghasilkan, simple, kekalkan pasangan dalam bak garam. Jadi PbSO4 okey, tambah dengan NaNO3. Senang saja nak tahu balance ke tak balance, kita akan perasan benda yang terlebih. Macam nampak kat sini, Na nampak 2, so letak sini 2. Memang senang balance dia. Okay. Kemudian dia kata garam yang mana adalah mendakkan awak kena tahu. Saya kena jelaskan. Sebab nanti kalau dia tanya mana satu mendakkan, awak kena tentukan. Yang jadi mendakkan hanyalah plumbum sulfat. Ingat, garam sulfat yang tak larut hanyalah pantai cahaya bulan. Plumbum kalsium barium. That's why saya kata ini adalah mendakkan kita. Kena tahu soalan paper tu of course akan tanya benda-benda macam ni. Okay. Suhu awal plumbum nitrat ialah 27.4. Letak info. Dan larutan natrium sulfat adalah 27.6. 27.6. Okey. Suhu campuran tindak balas meningkat kepada 30.5. Maksudnya suhu dah jadi result ni, campuran tindak balas ini dah jadi iaitu 30.5. Okey. Hitungkan haba pemendakan. Soalan, kalau dia minta cari haba pemendakan, maknanya dia minta awak cari delta H. Kalau dia kata hitungkan haba yang terbebas, dia nak cari Q sahaja. So hati-hati, dia spesifik ni haba pemendakan. Soalan nak cari delta H. Okey. Jadi benda yang penting kita nak kira kan ada 3 formula yang cikgu selalu cakap dengan awak. Formula apa? Q sama dengan MC theta, mol sama dengan MV per 1000 dan finally delta H sama dengan Q over mol. 3 benda ni. So kalau tak tahu nak start kat mana? Startlah yang ni. Ikut turutan, senang. Okey So maknanya apa kata kita write down info-info yang kita ada? Yang pertama M. M kita adalah hasil tambah isi padu. Isi padu kita adalah 50 dan 50. Jadi jumlah isi padu adalah 100 gram. Theta ini penting Theta adalah suhu akhir tolak dengan suhu awal. Tapi kedua-dua larutan kita ini suhunya berbeza. Dua bikar ni ada 2 larutan yang berbeza. So, ingat tak? Cikgu ada tunjuk video macam mana nak buat eksperimen. Kalau awak betul-betul perasan minggu lepas, dia nak cari suhu awal ialah kita cari purata suhu sebenarnya. So, purata suhu bagi kedua-dua larutan kita. Jadi, 27.4 ditambahkan dengan 27.6 dibahagikan dengan 2. Itulah yang dibuat dalam report. Okay, hari ni pun nak tengok video lagi kan? Eksperimen eksperimen penting untuk awak punya exam SPM. So kita dapat 27.5 degree Celsius. Jadi perubahan suhu ialah suhu akhir tolak suhu awal 30.5 tolak dengan 27.5. So dapat 3 lah kan.
3 darjah Celsius. Jadi di sini barulah kita terus mengira. Okey. Kalau cm cube memang kena ubah terus ke? Okey. cm cube ni isi padu macam saya pesan tadi, konsep dia dalam temu kimia sebenarnya kalau awak tengok dia assume bahawa sebenarnya awal konsep dia cakap macam ni tau. Dia kata 1 gram per cm cube. Ini nilai bagi ketempatan kan adalah sama dengan macam tu dia kata. So kalaulah kita nak tukar ini kepada jisim, ingat tak? Ketempatan sama dengan mass over volume. So kalau ketempatan dia sentiasa 1 gram per cm cube, jadi katakanlah volume awak 50, katakanlah 50, so saya nak cari jisim, mestilah 50 didarabkan dengan 1. Kan ketempatan 1. Ini yang dia assume. That's why saya kata jisim adalah jisim. Jisim adalah isi padu larutan. So kalau dia pakai 50 cm padu, so larutan dia adalah 50. Okay, 50 gram lah. Macam tu je. Jisim dia akan berubah jadi 50 gram. Okay. Jadi that's why M dia adalah 100. Okay. Pergi kepada Q equal to MC theta. Jisim awak 100, C awak 4.2 dan theta ialah 3. So kita darabkan dapat 100 darab 4.2 darab theta 3. 1260 joule. Okey. Step yang kedua nak cari mol. Okey. Mol ni kalau dalam kes ni sama, awak cari mana-mana satu pun jawapan awak tetap akan sama. Contohnya saya nak cari mol bagi ion Pb. Jadi mol bagi Pb2 plus ion sama dengan inilah 0.5 darab 50. Mol dia adalah mv per 1000 kan? Kita tulis sini. So mol dia adalah 0.5 darab dengan 50 bahagi dengan 1000. 0.5 darab 50 bahagi 1000 dapat 0.025 mol. 0.025 mol. Okay. Step yang ketiga, ni step pertama, step yang kedua dan step yang ketiga nak cari delta H sebab soalan minta ni sama dengan delta H apa dia? Q over mol. Dan nilai Q awak mesti dah dalam kilojoule. So ini bersamaan dengan 1.226 kg. Okay? 1.26 kg lah, jangan silap. So 1.26 bahagi dengan 0.025. Okay. 1.26 bahagi 0.025 awak akan dapat 50. Okay, tengok ni 50.4 unit dia adalah kilojoule sebab yang ni kilojoule dan yang ni adalah mol, jadi kilojoule mol negatif 1. Dan adalah nilai negatif, jangan lupa letak sebab delta H dia adalah negatif kerana suhunya meningkat. Itu penting. Tak letak negatif, awak dapat 2 markah kalau soalan ni 3 markah. Okay, sebab apa? Markah awak kat mana? Markah awak yang pertama adalah kira yang ni betul, 1 markah. Markah awak yang kedua yang ni betul, 1 markah. Markah awak yang ketiga adalah yang ni. So kalau yang ni salah, hilanglah 1 markah. Saya bagi tahu siap-siap sistem pemarkahan. Okay. So proses ni macam tu lah. Yang ni. Yang ni pelik sikit. Saya bagi tahu siap-siap, yang ni pelik sikit.
So kena tengok betul-betul. Dia agak confused. Agak confused Yang ni. Haba pemendakan. Ferrum 3. Dia pakai ferrum 3 Saya letak ion siap-siap lah. Dia pakai ferrum ion ni lah jenis ni. Okey. Ialah negatif 10 kilojoule. Haba meledakkan. So negatif 10 kilojoule. Okey. Apabila larutan natrium hidroksida NaOH 2 mol dicampurkan dengan larutan ferrum klorida, 200 joule haba dibebaskan. Hitungkan isi padu. Hitungkan isi padu. Ini NaOH yang digunakan. Okay, now memang berbelit-belit soalan dia. Okay, why not kita keluarkan semua info yang dia ada dulu. Okay, yang pertama, dia bagi tahu awak delta H dia adalah negatif 10 kilojoule. Sebenarnya 10 kilojoule mol negatif 1 lah. Sepatutnya delta H macam tu lah. Dia kan per mol kan. Okay, mungkin saya typo error. Okay, so yang kedua, dia bagi bila kita jalankan eksperimen, benda ni dia kata dia membebaskan haba 200 joule. Yang ni haba. Haba yang dibebaskan adalah Q. So Q yang diberi ialah 200 joule. Ini je info yang dia ada. Okay. Now, saya tukar siap-siap kepada joule, senang nak guna. Dia adalah 10,000 joule. Okay. Konsep apa? Kalau tak tahu, fokus kepada 3 formula. How to start, kan? So tengok balik Q equal to MC theta. Nak start kat mana kita tahu kan? Okay. Mol sama dengan MV per 1000. Okay. Dan yang ketiga adalah delta H sama dengan Q over mol. Kenapa saya sentiasa buat benda ni? Nak bagi kita punya front fatal brain ni nampak jelas awak benda yang apa yang awak nak buat. Bagi nampak. So, ini tak boleh guna sebab tak ada info. Ini tak boleh guna dulu sebab tak ada info. Tapi yang boleh guna hanyalah yang ni. So, kita tahu. Tak apa. Tak ada idea. At least ini boleh start dulu. Tak apa, tak tahu nak final nak kira macam mana, ini boleh buat dulu. So, buat yang ni dulu. Okay. Jadi, apa kita buat? Kita tahu bahawa delta H 10 cm. Okay. Tengok 10 ke 20 ke 30 ni. Okay. Delta H sama dengan Q over mol. Okey, jadi delta H adalah 10,000, Q adalah 200, cari mol lah. Okey, so mol sepatutnya awak dapat 200 bahagi 10,000 dapat 0.02 mol. Okey. Guys, hati-hati di sini. Sebab nak tahu berapa banyak kita perlukan, pentingnya persamaan kimia. Apa-apa persamaan kimia memang menentukan tindak balas awak. Siapa kata kita buat persamaan kimia? Ferrum hidroksida apabila larutan natrium hidroksida. So maksudnya formula dia adalah NaOH bertindak balas dengan ferrum. Dia pakai ferrum berapa? Ferrum 3. So FeCl3 menghasilkan FeOH3, okey, campur dengan, terbalikkan jadi NaCl lah. Itulah pasangan dia kan bertukar. Okey, so kita ada isu balance kat sini. Kalau kita perhatikan, kita balance kan, OH kat sini ada 3 ni, nampak tak? So letaklah kat sini 3. Jika awak letak kat sini 3, menyebabkan Na awak jadi 3. So letak dekat sini 3, baru persamaan awak balance. Okay.
Now, mol yang kita buat, dia kata when 2 mol of sodium hydroxide. Okay. So kalau kita tengok, kita dari segi nisbah, dia kata hitungkan isi padu natrium hydroksida yang digunakan. So dia nak cari isi padu ini. Mol dia berapa? Itu yang penting. Jadi konsep stoikiometri. Stoikiometri ni konsep apa? Cikgu selalu pesan tentang cheese sandwich. Kan, buat sandwich macam mana. Okay, so hati-hati tengok sini Awak dapat mol tadi, soalan saya agak-agak mol siapa? Awak cari mol bagi 0.02 ini adalah mol untuk siapa? Cuba jawab tengok ni. Try. Siapa punya ni 0.02? Cuba buka mute je cakap dengan cikgu. Lagi senang. Okey, ini. Okey. Sayang-sayang semua, kita cari mol adalah ini. Tahu tak kenapa? Haba pemendakan ferrum hidroksida apabila lanturan hidroksida 2 mol dicampurkan. Haba pemendakan ini. Maknanya mol dia sebab ini. Mol dia. Okey. Saya bagi tahu awak dengan jelas. Awak perasan tak? Tengok soalan yang sebelum-sebelum ni. Kalau kita cari mol, kita kira MV per 1000. Cuba perhatikan dalam soalan-soalan sebelum ni, kita cari mol kan? Yang ni tak nampak banyak sangat. Kalau kita cari mol, adalah kita cari mol sebab bahan kita ada. Tengok sini, ni bahan kita ni. Ini bahan. Bahan ini menghasilkan mendakan. Kita mengira haba pemendakan. Kenapa kita dapat mol macam ni? Ni saya nak bagi tahu awak. Kenapa kita dapat, on teorinya kita cakap 1 mol ini memerlukan 1 mol ini, maka dia menghasilkan 1 mol argentum klorida. Argentum klorida adalah hasil kita. Sebab tu kita kira mol daripada sini, argentum nitrat campur dengan KCl. So if saya ada 0.01 mol ini pun 0.01, maka saya menghasilkan 0.01 mol produk. Itu sebab dia. Mungkin awak semua tak perasan sebab saya tak ulang. Kalau awak perhatikan pada bahagian ni pun sama. Saya kira mol bagi ion Pb2+. Ion Pb2+ ni lah yang membentuk plumbum sulfat. Betul tak? Plumbum sulfat ini mendakkan kita. Jadi kalau saya ada 1 mol ion Pb2+, saya juga memerlukan 1 mol ion sulfat, maka terbentuklah 1 mol plumbum sulfat. That's why kalau saya ada 0.025, maka ion saya ataupun hasil saya pun 0.025 ikut nisbah. Okay. Now, tengok yang ni. Haba yang kita dapat adalah haba pemendakan. Jadi, kalau yang dibagi adalah haba pemendakan, maknanya mol yang kita kira tadi adalah nilai mol bagi haba pemendakan. Maksudnya mendakan yang terhasil. Kalau ikut teori, kita faham 3 mol NaOH menghasilkan 1 mol ferrum hidroksida. So kalau awak menghasilkan 0.02 mol bagi ferrum hidroksida, maksudnya awak memerlukan nisbah lah. Okay, 0.06 mol NaOH. So hati-hati.
kenapa kita fokus haba pada hasil tindak balas. Kita kira hasil sebab bila dua bahan bercampur menjadi satu produk, kita mengira haba dia. So mol pun actually datang daripada haba. Teori macam saya cakap, kalau nak jadi sandwich tak ada bread tak akan boleh jadi sandwich. Just ada cheese, boleh ke jadi sandwich? Tak. Jadi sama juga, kalau kita nak tahu hasil, mesti kita kena tahu berapa banyak produk yang kita perlukan. Okay, nak tahu hasil berapa banyak bahan yang kita perlukan. So, di sini ini adalah final mol yang kita perlukan untuk NaOH. Barulah awak pergi kepada sini. Sebab soalan nak cari isi padu. Jadi, nak cari isi padu pakai formula mol sama dengan mv per 1000. Okay. Saya letak kat sini mol sama dengan mv per 1000. Jadi mol awak adalah 0.06 M ni. Ini kemolaran kan? Iaitu 2 darab V per 1000. Okey, ini baru final. So berapakah nilai isi padu? 0.06 darab 1000 bahagi 2 dapatlah 30 cm. Itulah sebab dia awak. Kan saya kata yang ni susah sikit. Okey. Kita pergi kepada latihan 3. Sebab tu tak boleh pergi laju-laju sangat. Negara nak bagi awak faham betul. Okey. Boleh saya move ke? Awak semua dah siap salin kan? Masih confused lagi, awak masih boleh tengok rakaman ni lagi Okey, tak ada masalah. Jalan kira panjang ke jawapan sama, tetap sama. Tak ada masalah semua. Okey, ada serta dia mudah Serta mudah. Okey. Macam ni. Hitungkan perubahan haba. Ini dia nak cari theta. Okey. Okey, hitungkan perubahan haba, ini dia nak cari theta. Apabila 200 kalsium klorida 0.5 mol ditambah kepada 200 larutan natrium karbonat 0.5, jika haba pemendakan kalsium karbonat ialah 12.6 kJ. Kalau tak nak confuse, write down all the info. Macam mana buat persamaan kimia dulu. Senang. Iaitu dia kata kalsium klorida ditambah dengan natrium karbonat. Okey, buat. So, CaCl2 bertindak balas dengan Na2CO3, maka dia menghasilkan kalsium karbonat tambah dengan NaCl. Dari segi balance, tip dia mudah je. Cuba perhatikan siapa yang paling awak perasan ganjil. Perubahan ganjil maksud dia macam kuantiti dia before and after tak sama. Nampak pada Na. Jadi terus letak dekat Na2. Bila letak Na2 awak nampak Cl pun dah ada 2. Tengok kat sini pun dah 2. So balance. Kemudian letak je delta H dekat sini supaya awak nampak 12.6 kilojoule mol negatif 1. Okey. Lagi mudah, letak all the info. Write down semua info-info yang ada. Dia kata dia pakai volume 200 dan molarity. Kepekatan dia adalah 0.5. Ini pun dia pakai volume dia adalah 200, isi padu dia dan molarity. Kepekatan dia adalah 0.5 juga. Okay, sama je. Kalau kita darab dia sama. That's why kena ingat konsep. 1 mol ini
bertindak balas dengan 1 mol ini menghasilkan 1 mol ini. Konsep stoikiometri. Okey. Now balik kepada rumus 3 tadi. Q sama dengan MC theta. Okey. Mol sama dengan MV per 1000. Dan delta H sama dengan Q over mol. Okey. Soalan nak cari theta. Of course lah nombor 1 tak boleh start dulu. Startlah dengan nombor 2. Yang ni tak boleh lagi. Start dengan yang ni dulu. Buat benda ni dulu. Dapat markah. Jadi macam mana nak kira dia? Nak cari mol. Okay. Katakanlah awak tahu mendakan awak ialah yang ni. Yang ni yang kita punya mendakan. Okay. Maksudnya kalau awak cari mol bagi Ca tu plus, sebab nak jadikan ion Ca ni nak jadikan kalsium. So iaitu MV per 1000 0.5 darab dengan 200 bahagi dengan 1000. Okay. 0.5 darab 200 bahagi 1000. So dapat 0.1. Okay. Kemudian kalau kita cari mol, ni nak bagi awak faham kenapa. Kalau kita cari mol bagi karbonat, maksudnya awak cari ion karbonat lah. Mol bagi CO3 2- sama juga dengan 0.5 darab 200 bahagi dengan 1000. So akan dapat 0.1 mol. That's why kalau saya bagi awak faham betul-betul, kita boleh cakap macam ni ayat dia. 0.1 mol Ca bertindak balas, ni nak bagi faham dulu. Bertindak balas dengan 0.1 mol ion karbonat menghasilkan 0.1 mol kalsium karbonat. That's why selalunya kita guna mol inilah untuk menentukan delta H dia. Okay. So dah guna yang ni, mestilah proceed yang seterusnya. Nombor 3. Okay. So nombor 3. So delta H sama dengan Q over mol. Q nak cari delta H ada 12.6. Q yang nak dicari per mol adalah 0.1. Jadi cari nilai Q. .6 darab 0.1 dapat 1.26. 1.26 kilojoule. Ni energi, tenaga dia, haba dia. Sama juga dengan 1260 joule. Okey. Dan barulah kita boleh pakai formula Q sama dengan MC theta. Q sama dengan MC theta. Soalan nak cari theta sebenarnya. Sebab tu kita kena highlight. Okey. Hitungkan perubahan haba. Oh, soalan nak cari perubahan haba bukan theta. So finally jawapan awak ini. Dia kata perubahan haba bukan perubahan suhu. Sorry. So finally jawapan awak ini. Ni je yang dia nak. Cukup. Okey. Ni perubahan haba. So markah berapa ni kalau awak kira teruk-teruk macam ni? Saya nak beritahu awak, markah cuma 2 je. Okey. Markah yang ni 1, markah yang awak cari mol ini 1. Okey. Okey. Kita tengok soalan seterusnya.
soalan latihan nombor 4. Dia banyak lagi latihan sebenarnya nak bagi awak biasa dengan paper 2 lagi. Okey, persamaan temu kimia pembedakan argentum chlorida. Tengok betul. Tengok tak dia buat ion je. Maksudnya mungkin dia dari argentum nitrat bertindak balas dengan NaCl ke? Tapi yang penting finally. Okey. Hitungkan perubahan suhu. Yang ni betul dia nak minta suhu. So Miss dia nak cari theta. Apabila 100 cm3 larutan argentum nitrat. So larutan argentum nitrat dia pakai 0.5 mol sebanyak 100 volume dia. Ditambahkan kepada 100 larutan. Okey. Darabkan dengan 0.5. 100 larutan kalium klorida 0.5. Soalan nak cari ni. Okey, balik kepada 3 rumus. Q sama dengan MC theta mol sama dengan MV per 1000 dan delta H sama dengan Q over mol. Mana nak start dulu? Ini tak boleh sebab ini yang dia nak cari. Startlah dengan ini. Nombor 2. Jadi awak start dengan nombor 2. Nak cari mol. Nak cari mol untuk siapa cikgu? Cari mol. Salah satu pun tak apa. Sebab sama kalau awak kira. So cari yang ini pun tak ada masalah. Sebab finally result dia adalah sama. Okay, jadi why not kita cari mol bagi ion Ag+. So sama dengan 0.5 darablah dengan 100 bahagi dengan 1000. Nak tulis dua-dua pun tak ada masalah. Senang tunjukkan pada pemeriksa bahawa kuantiti mol diorang adalah sama. Mol ni penting Mol menentukan haba dan juga suhu sebab tu mol main peranan. Okey, 0.5 darab 100 bahagi 1000. Adalah 0.5 100 bahagi 1000. 0.05 Jadi tu jadi kita dia. mol. Tolong mute kejap. Okey. Kalau awak cari mol bagi Ag dah, kalau cari mol bagi Cl minus pun sama, iaitu 100 bahagi dengan 1000. Jadi sama juga 0.05. Dah settle mol. Kemudian pergi kepada ini. Okey, delta H sama dengan Q over mol. Okey, delta H sama dengan Q over mol. Jadi nak cari Q sama dengan mol darab dengan delta H. Mol awak 0.05 darab dengan delta H ini 65.5. 65.5. Jadi kita akan dapat 0.05 darab 65.5. Okey. 323.275 kilojoule. Q Kalau kita kena dalam joule, dia adalah 375 joule. Okey. Q tak perlu letak negatif. Sebab bila kita represent negatif ini, kita nak menyatakan bahawa tindak balas ini adalah exothermic. Finally, kalau dia minta suruh cari delta H, awak kena letak negatif. Tapi kalau delta H dah diberi, kita tak perlu letak negatif sebab kita cari haba. Kita bukan cari delta H. Okay. So, jadi kita nak cari theta kan? Sini cuba kira. Q sama dengan MC theta. Jadi nilai Q ialah 3275. Memang kena dalam joule ya. That's why saya tukar ke sini. Okay, M
M. 100 campur 100. Totalnya adalah 200. Darab dengan 4.2. Theta adalah nak dicari. Okey, cari nilai theta. 3275 bahagi dengan hasil darab 200 darab 4.2. Okey, awak dapat kalau round off pun kalau kita bunarkan pun dapat dalam 3.9. 3.9 darjah Celsius. Okay. So dalam semua ni soalan yang ferrum hidroksida tadilah yang paling susah sekali. Sebab itu dia minta cari isi padu. Kebanyakan dia akan cari delta H, cari delta H, cari theta. Kebanyakan familiar soalan yang macam ni. Okay, SPM pun. Okay, now sekarang saya nak pergi kepada ekstra latihan sebab nak bagi penguasaan topik dulu. Kita pergi masih dalam topik ni, awak tengok kepada haba pemendakan. Okay. Kalau tak tulis darjah Celsius, awak sedang cakap suhu kan? So kena letak darjah Celsius lah. Okay. Sebab awak nyatakan suhu kan, kena nyatakan darjah Celsius. Okay. Okay, ni soalan objektif dan ini adalah collection soalan SPM. Sikit je pengiraan sebab dah penat tadi kira kan. Okay, tengok soalan ini. Saya dah tinggalkan ruang untuk awak buat jalan kira. Soalan yang SPM tahun 14, soalan nombor 40. Ni masih dalam haba pemendakan lagi ya. Okey, apabila 50 cm larutan argentum nitrat dicampurkan kepada larutan natrium klorida, suhu campuran meningkat sebanyak 3.4. Berapakah haba? Dia nak cari Q ke nak cari delta H? Berapakah haba yang dibebaskan dalam eksperimen ini? So, saya dah bagi tahu tadi. Kalau kita nak cari haba, kita cari apa? Kalau cari haba, kita mencari nilai Q. So, simple je lah. Maknanya dia suruh cari Q sama dengan MC theta. Jadi, jisim kita 50 campur 50, 100. Theta adalah, C adalah 4.2 dan theta perubahan suhu yang dinyatakan 3.4. Okay. So dapat 1428. Betul? Okay, jom lah ya. Okay. Now, yang ni dia reverse calculation lah. Rajang menunjukkan aras tenaga untuk tindak balas pemendakan argentum klorida. So kita tengok pun dia represent dah negatif, maksudnya kita dah tahu dah yang ni mesti exothermic. Okay, exothermic. What is heat? Berapakah haba yang dibebaskan? Soalan ini nak mencari Q. Apabila 14.35 argentum klorida terbentuk. Okay guys. Soalan ini dia fokus kepada hasil. Ini yang pentingnya masa chapter 3 tu. Okay, ini yang pentingnya chapter 3 punya calculation ni. Okay, now. Kalau awak confused nak start, at least awak balik kepada 3 rumus. Okay. Q sama dengan MC theta. Mol sama dengan MV per 1000. Dan delta H sama dengan Q over mol. Isunya di sini, kalau saya nak cari Q, soalan nak minta cari Q. Q ni, haba. Saya ada delta H. Maksudnya saya perlu ada mol. Okay. Nak cari mol pula, kena pakai MV per 1000. Tapi mana ada, dia tak cakap pun larutan apa, campur larutan apa. Di sini kita kena faham. Dia menghasilkan mendakan ini adalah 14.35. Okay.
Ya, 14.35 gram. So maksudnya kita nak kena tahulah berapa mol hasil dia. Okey, kita nak cari mol ni. Lepas tu dia bagi jisim pula, jisim mendakan ya, bukan jisim larutan, hasil campur larutan, ini mendakan. Ini chapter 3. Okay, now nak cari mol, kalau tak ingat formula, pakai kaedah magic triangle. Magic triangle saya selalu pesan, mass iaitu jisim dekat atas, mol dekat belah kiri dan JMR dekat sebelah kanan. Okay. So, awak nak cari apa? Awak nak cari iaitu mol. So, nak cari mol adalah jisim bahagi JMR. Jadi, saya nak cari mol siapa? Mol bagi argentum chlorida. Sama dengan jisim dia 14.35 bahagi dengan jisim relatif dia lah. Jisim relatif dia inilah. 108 tambah dengan 35.5. Okey, cari mol dia. 14.35 dengan 108 tambah dengan 35. Dapat 0.1 mol. Okey. Dan dah dapat 0.1 mol. Dia nak cari apa? Dia nak cari haba. So, pakai formula ini. Jadi, delta H sama dengan Q over mol. Delta H ini 67.2. 67.2 sama dengan Q yang nak dicari per mol iaitu 0.1. Jadi nilai Q adalah darab lah di matematik je kan, bawa sini jadi darab kan. So 1 darab 67.2 dapat 6.72 kilojoule. Kalau dia minta jawapan joule, dalam 1,000. Tapi kebetulan jawapan dia pun kilojoule, jadi kilojoule. So kena faham dalam konsep ni, walaupun kita mengira mol, kita sebenarnya sedang mengira mol bagi hasil sebab kita cari haba untuk hasil. Cuma pada awalnya kenapa kita fokus pengiraan mol pada bahan? Sebab bahan itu menentukan berapa banyak hasil. Okay. Ni ayatlah sikit. Antara berikut yang manakah mesti diketahui untuk menghitung haba pemendakan dalam tindak balas argentum nitrat dan natrium klorida? Mana yang kita mesti tahu? Formula bagi ini kimia bagi mendakan terbentuk. Tindak balas yang berlaku adalah eksotomik. Bilangan mol bagi tindak balas adalah 1 mol. Tiada haba yang hilang ke persekitaran. Okey, ini konsep saya nak bagi tahu awal-awal. Okey, kita rehat sekejap pada skrin, awak tengok saya pada whiteboard sekejap. Saya akan bagi jelaskan tentang eksperimen ni. Okey. Dalam kita menentukan haba pemendakan. Okey, dalam kita nak menentukan haba pemendakan, saya ada bagi tahu bahawa, ingat tak awak ada tengok video eksperimen minggu lepas. Minggu lepas macam mana kita nak jalankan haba pemendakan, kita campurkan. Term yang pertama saya pesan pada awak, yang pertama kita jalankan menggunakan polystyrene cup iaitu cup polistrina. Cawan polistrina. Cawan polistrina. Simple je lah. Eksperimen ni kita tak menggunakan bika. Kita menggunakan cawan polistrina. Mula-mula awak ukurlah pakai silinder penyukai.
Kemudian awak tuangkan dalam cawan polistrina. Kenapa kita pakai cawan polistrina? Kenapa kita tak buat dalam bika? Reason dia kenapa? Sebab kita nak mengurangkan haba yang terbebas ke persekitaran, ya. To reduce heat loss to surrounding. To reduce heat loss, itu tujuan dia. Yang kedua, kita nak mengurangkan lagi, cara dia adalah kita mencampurkan kedua-dua larutan dengan cepat. Campurkan larutan dengan cepat. Kalau awak dah buat satu bahan A, satu bahan B, dah buat, campurkan dengan cepat. Kenapa? Sebab kita risau haba yang mudah terbebas. Of course lah terdedah, yang terbebas ke persekitaran. Dan ada lagi satu cara, kalau awak perhatikan, dia ada ni cawan polistrina. Okay. Kemudian dia letak kepingan kertas ke atas dia, kemudian baru dia cucuk termometer, dia tudungkan cawan tu. Cawan polistrina tu dia just tudungkan sahaja. Dia letak kertas macam tu, cawan tutup macam tu. Sebab apa? Kita tak nak haba banyak terbebas. Dalam eksperimen ni sebenarnya haba yang dibebaskan, perubahan haba tu kecil sangat. Kalau kira dalam 3, 2, 5, perubahan haba tu sangat kecil. Haba untuk bukan pembakaran, maksudnya haba pembedakan ni. Jadi kalau banyak lagi yang terbebas, lagilah perubahan kecil kita nampak. That's why itu adalah langkah berjaga-jaga kita. Okey. Dan bila kita nak mengira, sebenarnya bila awak buat eksperimen, nilai eksperimen totally tak sama dengan teori. Nilai eksperimen confirm. So awak jangan takut ya bila awak kena buat eksperimen nanti. Saya bagi tahu saya siap, nilai eksperimen tidak akan sama dengan teori. Kenapa? Memang ada risiko, banyak risiko haba yang terbebas. Dalam bika lagi, dalam ni banyak risiko. Itu sebabnya. Jadi dalam pengiraan yang kita buat, semua ni yang kita kira-kira ni macam mana? Yang kita kira ni based on teori lah kan? So, jadi apa yang kita assume? Dalam teori, kita akan assume bahawa tiada haba yang terbebas dalam persekitaran. Dalam keka persekitaran. Itulah assumption yang paling penting. Bila teori ni kan, teori ni adalah nilai haba lah, spesifik lah. Maksudnya, kalau awak pun faham kan teori dengan keadaan sebenar. Teori tu macam aim of this experiment. Okey, tujuan eksperimen kita nak menentukan haba. Contohnya kalau kita kena urai eksperimen, tujuan eksperimen, aim of the experiment is menentukan haba pemendakan bagi tindak balas apa dengan apa. Itu tujuan. Tapi teori adalah tiba-tiba dia bagi tahu tindak balas argentum. Contohnya, pemendakan argentum klorida menghasilkan iaitu 65.5 kilojoule mol negatif. Negatif satu lah. Ni negatif. Negatif ini nak menunjukkan dia adalah negatif. Dia adalah exo saja. Ingat tak letak salah tapi letak tujuan dia adalah menunjukkan dia adalah exothermic. Okey, teorinya yang ni 65.75. So bila awak jalankan eksperimen, awak campurkan, awak ambil suhu, kemudian awak mengira semula kemungkinan bila awak kira delta H daripada hasil eksperimen yang awak buat, kebanyakan dalam around 50 kilojoule mol negatif 1. Ini yang awak dapat. Sebab tu saya kata nilai eksperimen tak akan sama dengan teori. So sebab apa? Dalam teori ni dia menyatakan bahawa tiada haba yang terbebas ke persekitaran ni. Kawal betul-betul. Teori menyatakan. Logik ke haba tidak terbebas? Logik ke?
Cuba fikir, logik ke haba tak akan terbebas ke persekitaran bila awak buat eksperimen? Ada kipas, kelas awak ada aircon ke, mana nak tahu? Itulah sebabnya nanti kena terima hakikat buat eksperimen. Jangan takut kalau tak dapat nilai sama delta H sebab banyak faktor yang mempengaruhi kehilangan haba. Terutamanya masa awak tuang, haba tu dah diserap oleh bika. Termometer pun serap haba lagi. Okey, pengudaraan lagi banyak faktor Ini adalah faktor-faktor dia. Cuma kita pakai cawan polistrina tujuannya hanyalah untuk mengurangkan, bukan mengelakkan. Tengok, kalau awak cakap mengelakkan haba terbebas ke persekitaran, salah. Kita cuma mengurangkan haba yang terbebas ke persekitaran. Okey? Kita tak mampu elak dia. Lewat? Okay. Jadi, kita tengok sikit soalan teori dia. Tiga perkara ni saya harap awak salin saya nak tukar kamera. Ni penting ni poin-poin dalam paper tu. Okay. Okay, so dalam kes ni dia kata antara berikut yang mana mesti diketahui. Kita mesti ketahui bila kita nak menghitung haba ke persekitaran, haba pemendakan haba-haba yang kita tahu bahawa tiada haba yang terbebas ataupun hilang ke persekitaran. Ini yang penting untuk kita punya assumption dahulu. Ini kita panggil sebagai assumption, andaian kita dalam pengiraan kita. Okey. Rajah 2 menunjukkan susunan radar bagi menentukan haba pemendakan argentum chlorida. Kerap kan dia pakai argentum chlorida? Sebab garam tak larut tak banyak pun. Sebab tu kebanyakan awak jumpa ini. Okay, soalan SPM. Okay. Suhu campuran meningkat. Selepas tindak balas, suhu campuran meningkat sebanyak 5 darjah Celsius. Larutan yang manakah boleh digunakan untuk menggantikan larutan natrium chlorida bagi mendapatkan kenaikan suhu yang sama? Okey, awak semua. Ini dia pakai NaCl. Ini dia pakai AgNO3. Finally mendakan kita adalah AgCl campur dengan NaNO3. Dia tak nak tengok pun NaNO3, dia nak tengok AgCl. Kita nak fokus mendakan kita. NaCl hanyalah larutan kat dalam ni. Mendakan macam tu. Nampak mendakan putih. So, bila tindak balas ni berlaku, kenaikan suhu sebanyak 5 darjah Celsius. Okey. Jadi, kalaulah saya nak ganti, saya nak pakai larutan yang mana? Larutan yang sesuai adalah larutan yang memberikan nilai mol yang sama. Mol tu apa awak semua? Mol itu ialah bila awak kira MV per 1000, bila awak darab nilai mol dia adalah sama. So, maknanya kalau awak darab contohnya 5 darab. Katakanlah contohnya dalam kes ni dia pakai 50 darab 1. 50 darab 1 bahagi 1000. Jadi awak dapat 0.05. Awak kena make sure awak pakai larutan apa pun memberikan mol 0.05. Okay, now. Cikgu, semua larutan cikgu sebut 50 darab 1. Yang mana satu pula? Kalsium chlorida, kalsium chlorida, KCl, formula dia macam ni. Magnesium chlorida, formula dia macam ni. Barium chlorida, formula dia macam ni. Aluminium chlorida, formula dia macam ni.
Atau tak? Yang paling sesuai ialah ini. Kenapa? Sebab nisbah mol dia akan sama. Kalau awak pakai magnesium klorida, contohlah, nanti awak tengok hasilnya. Contoh saya kata NaCl, MgCl campur dengan AgNO3, so dia akan jadi AgCl, yang ni MgCl2 lah kan. Okay, campur dengan MgNO3 tu. Kan? Awak tengok, kita nak balance dekat sini, saya perlu letak dekat sini 2. Okay? Sebab nak balance kan? Sebab nitrat 2. Bila saya letak nitrat kat sini, argentum saya pun jadi 2. Barulah saya balance kan. As a result, quantity. Quantity mol saya dah berubah. Maksudnya kalau saya pakai 1 mol yang ni, saya menghasilkan 2 mol ini. So, nisbah mol dia dah tak sama. That's why jawapan dia ialah A, sebab KCl dari segi mol dia, bilangan mol dia adalah sama dengan NaCl. Bilangan mol bukan sahaja ini darab ini, tetapi formula kimia pun menentukan bilangan mol lah. Jadi bila awak buat persamaan kimia dia jadi gini. So dia berubah nisbah dia. Ataupun kita panggil sebagai stoikiometri dia berubah. Nah, ini teori kena baca betul-betul. Sama lagi kan example dia kan. Persamaan berikut menunjukkan tindak balas antara argentum nitrat dan natrium klorida. Antara berikut yang manakah menunjukkan bahawa tindak balas itu adalah exothermic. Awak nampak dia exothermic sebab delta H dia adalah negatif. Okey. Awak nampak dia exothermic sebab argentum klorida ke? Tak, kan? Mana kita nampak argentum klorida? Yes. Tapi masalahnya adakah sebab argentum klorida itu menentukan dia adalah tindak balas exothermic? Okey. So taklah. Okey. Tindak balas itu memerlukan tenaga haba untuk membentuk 1 mol argentum klorida. Kalau minggu lepas saya dah bagi tahu simbol negatif dia adalah exo, maksudnya exo adalah exit. Exit maksudnya dia bebas, bukan dia memerlukan. Dia membebaskan haba. That's why suhu dia meningkat. Okay. So salah. Jumlah tenaga yang diserap untuk memecahkan ikatan melebihi jumlah tenaga yang dibebaskan semasa pemendakan argentum klorida. Joy, jumlah tenaga yang diserap untuk memecahkan ikatan melebihi jumlah tenaga yang dibebaskan semasa pemendakan. Mengelirukannya ayat ni. Tapi jawapan dia tetap salah lah. Maksudnya macam ni. Ingat tak? Kita buat graf bila exothermic, kan? Graf dia turun. Dia macam ini. Yang ni adalah bahan. Dan yang ni adalah hasil. Bahan tu kalau kita buat kepada profil tenaga dia jadi gini. Macam ni, dia naik macam ni, dia turun macam ni profil tenaga kan. Minggu lepas saya ada explain tentang profil tenaga. Kalau awak tak faham nanti saya ulang balik. Tapi bukan hari ni lah. Okay. So, yang ni adalah bahan dan yang ni adalah hasil. Kan saya dah ajar awak teori, kalau kita nak break, kita serah haba. Bila kita nak form, kita nak membentuk ikatan baru, kita lepaskan haba. Jadi kalau kita perhatikan haba yang diserap dengan haba yang dibebaskan, of course lah yang dibebaskan lagi banyak. Tengok banyak dia turun kan? Mestilah haba yang dibebaskan lagi banyak berbanding yang diserap. Sebab graf profil tenaga macam ni. Sebab tu kena faham nilai negatif macam mana graf dia.
Jadi jumlah tenaga yang diserap memecah ikatan melebihi salah. Tenaga yang diserap sikit, yang bebas lagi banyak. Okey. Kemudian dia kata kandungan tenaga, salahlah. Kandungan tenaga argentum nitrat dan argentum klorida, kandungan tenaga. Ini argentum nitrat natrium klorida ialah bahannya, kena alert lah, adalah lebih tinggi daripada kandungan tenaga dalam argentum klorida dan natrium nitrat. Ini ialah hasil. Kalau graf, kalau awak dah mahir tentang perbezaan graf, kalau awak perhatikan, memang betul ayat ni. Bahan lagi banyak berbanding hasil. Ini adalah graf tenaga. Jadi, graf aras tenaga macam ni ya sayang semua. Kalau graf profil tenaga macam ni. Dia lebih kurang, cuma dia ada EA je ni. Activation energy. Tenaga pengaktifan kan, kita nak berlaku tindak balas, kita ada tenaga sampai kita achieve, baru kita bertindak balas, baru kita pecahkan ikatan. Itu beza je, tapi teori dia adalah sama. Okay, so jawapan yang tepat ialah D. Yang ni saya naklah awak lah pula jawab ni, bagi tahu saya lah, tengok bentuk je kan. Okay. Persamaan kimia berikut menentukan tindak balas pembentukan mendakan plumbum sulfide. Tengok delta H. Ini apa? Exo ke endo? Kemudian haba dibebaskan ke haba diserap? Cuba bulatkan jawapan. Okay. So negatif maksudnya melepaskan haba, so dia adalah exo. Simple sahaja. Okey. Yang terakhir untuk haba pembendakan lah. Okey, ini soalan contoh, soalan paper 2. Okey, jangan rasa macam penat dah pula direct mengajar kan. Okay. So, diagram 5. Rajah 5 menunjukkan susunan radas menentukan haba pemendakan bagi magnesium karbonat. So, dia nak hasilkan magnesium karbonat. Okay. Ini suhu awal. Suhu awal. Ini suhu awal bahan kita lah. Bahan kita. So, kalau perhatikan, kedua-dua suhu awal tak sama, kita perlu mencari purata. Okey, ingat suhu awal kalau tak sama cari purata. Maksudnya just 27 tambah 28 bahagi 2. Maksudnya suhu awal bahan ialah 27.5. Okey. Soalan dia. Mengapa cawan polistrina digunakan dalam eksperimen ini? Saya dah bagi tahu tadi. Tujuannya kita adalah untuk mengurangkan, okay, mengurangkan haba yang terbebas ke persekitaran. Okay. Seterusnya, persamaan kimia bagi pemendakan magnesium karbonat adalah seperti berikut. Okay. Dia dah bagi dah persamaan kimia. Perubahan haba tindak balas itu. Maksudnya dia nak cari apa? Perubahan haba. Kalau awak tengok satu markah ni, maknanya sebenarnya dia nak mencari Q sahaja. Dia belum nak cari delta H. Okay? Okay, so kita nak cari Q. Kan formula Q sama dengan MC theta. Okay, kalau kita tengok M, kita tengoklah. Okay, jumlah larutan kita. 50 campur 50 adalah 100. Dari segi perubahan suhu dia adalah
Perubahan suhu dia saya kira kat sini. Theta dia adalah 27. Yang mana dulu? Yang awal tolak yang akhir ke mana-mana pun tak apa. Theta adalah perubahan suhu je. So 27.5 tolak 25. So awak dapat iaitu 2.5. Suhu besar tolak suhu kecil lah. Awak janganlah nanti tolak akhir tolak awal pula. Okay? Dia just perbezaan suhu je. Theta ni tak kisah negatif. Yang kisah negatif adalah delta H. Jadi dalam kes ini, kalau kita perhatikan suhu dia berkurang. Maknanya kalau suhu dia berkurang, maksudnya dalam kes ini dia endo ke exo ni. Suhu dah drop dah ni. Kan? Sebab tu itu penting tengok ni. Endo ke exo ni? Suhu dia drop sebelum dan selepas. So, dia adalah endo lah. Dia makin sejuk kan? Okay. Penting endo sebab nak tulis nanti delta H. Jadi nak cari Q equal to MC theta. M ialah 50 campur 50. 100 C 4.2 darab theta ialah 2.5. Jadi 100 darab 4.2 darab 2.5. 100 darab 4.2 darab 2.5. Jadi 1050 joule. Kemudian barulah dia tanya haba pemendakan bagi magnesium karbonat. Jadi nak cari haba pemendakan macam biasalah kita cari mol baru boleh cari delta H. Jadi nak senang kita buat macam ni. Mol bagi magnesium karbonat hasil kita sama dengan kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita nak tahu betul ke tak, benda yang paling penting adalah awak kena buat persamaan kimia dulu. Sebab kita nak tengok dari segi stoikiometri dia. Stoikiometri ni apa? Bahan campur hasil jadi bahan campur bahan jadi hasil. Kita nak tengok dia balance tak 1:1 ke 1:2 ke kan? Okay, jadi kita pun buatlah mula-mula Na2 CO3 bertindak balas dengan MgNO32. So dia menghasilkan MgCO3 campur dengan NaNO3. So dari segi balance kita nampak Na kat sini 2. Mendakan kita hanyalah ini. Okay, ini mendakan kita. Okay. Maknanya bahan kita tetap 1:1. Maksudnya 1:1 menghasilkan mendakan ini dan 2 lautan ini. Macam itulah, tapi kita nak fokus pada mendakan. Okay. Jadi that's why saya terus cakap mol bagi Mg karbonat. Walaupun Mg karbonat ni tak tahu pun. Tapi kita tahu dari segi stoikiometri. Kita tengok pula yang ni 50 darab 1. Yang ni pun 50 darab 1. Jadi sama je. Okay. Maknanya saya nak cari mol adalah MV per 1000. Okay. So mol dia 1. Volume dia adalah 50. So bahagi dengan 1000. Jadi kita akan dapat iaitu 0.05 mol. Dan soalan nak cari delta H. Maka delta H sama dengan delta H sama dengan apa? Q over mol. Q apa nilai dia? Q jangan lupa ya tukar kepada kilojoule. Yang dia bagi ni yang kita kira tadi belum kilojoule. Jadi 1.05 bahagi dengan 0.05. Yang ni adalah kilojoule. Ini adalah mol. So akan dapat 1.05 bahagi 0.05. Dapatlah 21 kilojoule mol. Negatif 1. Tidak perlu letak negatif kat sini sebab kita tahu bahawa tindak balas ini adalah endo. Okay, dia kata berdasarkan perubahan suhu dalam jadual 5 nyatakan jenis tindak balas. Tengok paper 2 banyak markah dia. Dia boleh pecahkan banyak cabang.
Okay. So, nyatakan jenis tindak balas, kita tahu dia bahawa dia adalah tindak balas endotermik. Lukiskan rajah aras tenaga. So, bila endotermik, dia serap kan. Kalau serap, dia meningkat. Jadi, graf dia macam mana? Graf dia adalah meningkat. So, hati-hati dia tak ada paksi X ya. Jangan lupa, saya dah bagi tahu cara permarkahan. Markah yang pertama, awak tulis kat sini. Paksi Y tenaga, tulis kat atas dia lah, saya tak muat kan. Tenaga, kemudian anak panah mesti kena ada, tak ada anak panah salah. Okay, dan garisan ni. Itu markah yang pertama, maksudnya awak punya path. Markah yang kedua adalah awak meletakkan persamaan kimia dia. Persamaan kimia dia adalah Na2 karbonat bertindak balas dengan magnesium nitrate. Okay. So dia menghasilkan magnesium karbonat campur dengan 2NaNO3. Kemudian jangan lupa letak delta H sama dengan 21 kilojoule mol negatif 1. Dapatlah total 2 markah. Okay, ni nampak macam 3 ya. Kita takut nampak macam nombor lain tak? Okay, simple saja. Ni 2 markah lah. Landasan yang warna oranye ni 1 markah, yang warna hijau ini 1 markah lagi. Eksperimen ini diulangi dengan menggantikan kalium karbonat bagi menggantikan natrium karbonat. So, saya buat macam ni bagi awak nampak perbezaan dia. Dia kata dia nak gantikan natrium karbonat ni dengan kalium karbonat, kalium potasium. So, kalau karbonat, formula dia adalah macam ni lah. Awak rasa dia sama ke berbeza? Sama tak dia orang ni? Kan? So, K2 Jadi, diorang ni adalah sama lah. Dia kata ramalkan nilai haba pemendakan bagi eksperimen ini, nilai haba pemendakan dia adalah sama lah. Kita dah cakap ramalkan, letak je nilai. 21 kilojoule mol negatif 1. Sebab apa kita kata sama? Yang pertama, dia pakai jenis yang sama. Maksudnya dari segi formula dia sama. Lebih kurang lah kan? Okay. Kemudian yang kedua adalah bila 50 darab dengan 1 dapat juga sama macam tadi. Kan? 50 darab 1 ni. Okay. So jadi reason dia kenapa? Sebab bilangan mol. Ni. Bilangan mol bagi mendakan, kita fokus pada mendakan magnesium karbonat adalah sama, ataupun dalam bahasa Inggeris kita boleh sebut the number of mole for magnesium carbonate is the same. Okay, bilangan mol dia adalah sama. Mol ni apa? Mol ni adalah kita kira melalui formula mv per 1000. Okay. So, habis topik ni. Saya berhenti sekejap Okay, now. So, awak nampak tak? Saya tak boleh terlalu laju sangat sebab saya takut ada yang belum boleh kuasai lah. Maksudnya dia rasa macam masih confused lagi. Okay? Masih confusekan konsep kan? Dan ada sekolah. Okay, saya nak tanya awak. Yang ada ni lah, yang ada ni. Berapa orang kejap saya view. Okay. Yang ada dekat sini, yang tinggal lah, maksudnya lain dah keluar kelas dah, dia ada urusan. So, dalam awak dah kat sini, siapa yang belum sentuh lagi
topik ni. Okay, sebab ada yang dah masuk sampai chapter 4 dah tahu sekarang. Dahsyat ada yang sekolah yang dah laju dah. Ada yang masih. Okay, awak belum belajar lagi. Okay. Okay. Dah habis chapter 5 dah. Dahsyat awak dah laju dah macam polymer dah. Sebab memang dah sepatutnya dalam, orang kata kalau dalam schedule tu, okay, dah masuk. Sekarang ulang balik. Repeat balik baguslah sebab ada revision. Tapi saya terpaksa ajar awak satu persatu supaya awak bila belajar tu faham konsep tu terus. Saya nak memperbanyakkan. Okay. So jadi saya nak tanya awak lah. Macam minggu lepas ada yang macam rasa macam tak faham. Okay So minggu ni saya nak tanya awak, kalaulah skala pemarkahan, saya minta skala pemarkahan lah kan, daripada 10 lah maksimum, berapa awak boleh bagi markah pemarkahan pemahaman awak untuk hari ni tentang haba pemendakan? Cuba komen tengok. Okay, level kefahaman awak tentang haba pemendakan. Markah paling tinggi 10. Okay. Yang lain? Okey. 8 per 10. Okey. So okey lah. Maksudnya awak dalam range dah lebih 5. Tak adalah tak faham langsung ni Okey. Itu adalah saya dah mempelbagaikan bentuk-bentuk soalan pada awak. Paper tu macam mana nak tanya, eksperimen macam mana yang dia akan ditekankan dari segi assumption, dari segi teori, dari segi langkah berjaga-jaga, precaution. Okey, semua tu saya tekankan sebab penting. Kemudian pengiraan saya rasa yang paling susah tadi tentang ferrum hidroksida tadi je. Yang lain dia akan ulang benda yang sama. Dia akan tanya soalan yang sama. Sebab tu saya tunjuk soalan SPM pada awak. Okey, since hari ni tak dapatlah saya nak masuk haba penyesaran. Saya tak nak terlalu laju. Okey. Banyakkan latihan. Betul, banyakkan latihan. Awak try lah buat soalan. Okay. Mana nak pergi kepada saya punya speaker ni. Okay guys. Saya perasan lah untuk macam form 5 ni, saya rasa, dan saya tanya awak sendirilah, ramai yang cakap chapter yang paling susah masa form 4 adalah bab 3 dan bab garam. Right? Betul tak? Awak macam mana? Sebab awak bakal tempuh ni. Cuba komen sikit. Bab garam. Okay, bab garam. Okay. So, saya nak bagi tahu awak sama ada awak nak join ke tak. Maybe dalam hari Khamis ni, saya akan buat satu kelas. Free je kelas. Saya nak fokus kepada hari Khamis malam lah kelas dia. Yang awak boleh ajak kawan-kawan awak yang nak join. Kawan kelas ke, kawan ni ke, awak boleh bagi tahu dan saya akan bagi link dalam FB saya dan juga link pada group kita dan awak boleh postkan link tu. Yang hari Khamis ni saya akan nak buat free class untuk topik bab 3. So dalam bab 3 tu kalau ada masa dalam 1 jam lebih, selalunya memang tak sempat lah, saya akan fokus kepada bab garam. Maksudnya bila awak dah level form 4, kan awak masa awak form 4, awak just baru belajar, baru nak mengenal. Tapi bila awak dah pergi form 5, awak dah boleh belajar tips menjawab dia. Lain tu gaya dia. Kalau budak form 4 nak masuk kelas saya, dia akan terkejut lah. Kalau belum belajar. Tapi kalau awak masuk yang kelas yang saya akan tunjuk ni, dia lebih kepada kuasai teknik mudah. Maksudnya saya akan cuba bagi jalan mudah untuk ingat macam ni, jalan kira dia macam ni. So kelas tu adalah hari Khamis ni. So nanti awak boleh bagi tahu kawan-kawan awak yang nak join. Saya nak fokus untuk tu. Nanti saya akan bagi link. Kelas ni hari Khamis untuk trial. Nanti mungkin start Julai saya akan buka kelas untuk student form 5 yang nak buat revision topik form 4. Only chemistry, saya tak buka untuk fizik, saya buka untuk chemistry. Maksudnya saya akan start daripada chapter 2
Tapi bukan saya banyakkan explain, tapi maksudnya shortcut. Contohnya macam ni lah. Katakanlah chapter tu saya akan spesifik, selalunya student yang akan keliru adalah macam mana nak menentukan bukan state of metal. Buat kan state of metal dan keadaan jiri, pepejal ke, cecair ke, gas bagi satu takat lembut, takat gigi tertentu satu bahan. So kalau kita dulu belajar je, sekarang saya akan fokuskan kalau soalan macam ni, cara jawab dia buat kaedah garis nombor. Kalau garam, kalau soalan macam ni, kaedah dia segitiga. Kalau soalan macam ni, kaedah dia kaedah U. So berbagai kaedah tu lah yang saya akan memperkenalkan. Tapi kelas tu, kelas yang hari Khamis ni adalah kelas percuma je, awak boleh ajak kawan-kawan awak. Tapi kelas yang sebenar nanti akan start daripada chapter awak untuk revision form 4. Dia akan start pada Julai nanti, pada hari Khamis untuk student form 5 yang nak join kelas revision form 4. So bila awak nak tempuh dengan awak punya PPT, peperiksaan pertengahan tahun, awak dah seiring. Maksudnya yang form 4 pun tak tertinggal, yang form 5 pun masih dalam belajar. Okay? So kita jumpa hari Rabu dan hari Khamis. Nanti saya bagi link, awak boleh ajak kawan-kawan awak hari Khamis ni. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okay, tak ada apa-apa. Bye semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Welcome.